3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu kejuruteraan perlombongan dan mineral serta kejuruteraan kimia. Sebelum memulakan sesi pembentangan ini, saya ingin mengenalkan diri dan rakan-rakan terlebih dahulu. Saya Nur Aina Nabiha bersama rakan-rakan saya Nur Syahidatu Iliana, Wan Nur Fasihah, Nur Syahidifah Afiqah, Tariq, Ahmad Baihaqi dan Muhammad Haikal. Dalam kajian ini, kami akan menerangkan definisi kejuruteraan perlombongan dan mineral serta kejuruteraan kimia menurut wahyu dan sains. Kemudian mengenal pasti kebaikan dari sumber perlombongan untuk manusia menurut wahyu dan sains, serta mengkaji ilmu kejuruteraan perlombongan dan mineral serta kejuruteraan kimia menurut wahyu dan sains yang diaplikasikan pada zaman dahulu dan zaman moden. Maka saya akan bincangkan bahagian dapatan mengenai definisi kejuruteraan perlombongan dan mineral serta perlombongan kimia. Dari sudut bahasa, kejuruteraan termasuk dalam bidang sains gunaan yang berkaitan dengan teori asas mereka bentuk sesuatu hasil, keperluan ataupun kegunaan yang boleh memberi manfaat kepada manusia. Dari aspek keilmuan Islam, kejuruteraan adalah satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kepandaian untuk menggunakan teknologi secara efisien bagi tujuan kebaikan manusia. Kejuruteraan perlombongan dari sudut sains pula ialah perlombongan merupakan satu aktiviti yang mengeluarkan galian ataupun bahan geologi dari perut bumi. Mineral ataupun galian adalah sebatas mula jadi yang dibentuk melalui proses geologi. Kajian kimia menurut sains ialah merangkumi aplikasi sains, matematik dan ekonomi kepada proses menukar bahan mentah ataupun kimia kepada bentuk yang lebih berguna dan lebih berharga. Kejuruteraan kimia menurut Islam pula dapat dilihat melalui ayat 7 hingga 8 dalam surah Al-Zalzalah yang berbunyi, maka siapa berbuat kebaikan seberat zarah, nescaya akan melihat pahalanya, dan siapa buat kejahatan seberat zarah, nescaya akan melihat balasannya. Dalam sejarah ketamadunan, perlombongan adalah sumber industri kedua yang tertua dalam bidang tamadun manusia selepas pertanian. Perlombongan masih kekal wujud sehingga ke hari ini. Perlombongan masih kekal sehingga ke hari ini kerana terdapat beberapa faktor penting. Antaranya ialah mineral. Tanpa mineral, ketamadunan manusia sudah pasti terkesan. Seterusnya ialah tanpa bahan api fosil, petroleum, gas dan arah batu. Perkara tersebut adalah sebahagian besar dalam aktiviti pergerakan, pengangkutan serta penjanaan tenaga elektrik yang menyokong operasi perindustrian dan kehidupan manusia yang tergendala. Selain itu, agregat bantuan juga adalah perkara penting dalam kehidupan manusia kerana perkara tersebut bertujuan untuk membuat jalan raya yang kukuh supaya dapat menghubungkan daratan dengan pantas dan selamat. Tamadun Islam dipengaruhi oleh teori Tauhid. Teori Tauhid Islam mencadangkan satu formula kehidupan yang menyeluruh dan harmoni dengan mewujudkan hubungan yang jelas di antara manusia dan Tuhan. Sumber mineral adalah sumber terbesar di Malaysia bermula dari satu abad yang mengeluarkan biji timah terbesar pada tahun 1980-an. Manusia juga tidak terkecuali daripada mineral. Berdasarkan kajian, setiap manusia menggunakan hampir 1,450,000 kilogram atau 1,450 tan mineral sepanjang hayat mereka. Mineral-mineral ini termasuklah bahan api fosil, iaitu petroleum, gas dan arah batu. Logam iaitu besi, tembaga, aluminium, emas, plumber, zinc dan sebagainya. Garam juga adalah salah satu sumber perlombongan daripada air laut. Ubat gigi juga menggunakan mineral-mineral berasaskan fluorida dan bahan licin seperti silika, alumina, kalsium fosfat dan kalsium karbonat yang dibekalkan daripada aktiviti pengkuarian. Sumber alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencukupi untuk kegunaan kehidupan manusia walaupun bilangan populasi manusia dalam bidang yang besar. Malah, jika sumber tersebut diurus dengan baik dan adil, maka semua akan memiliki dan akan mendapat haknya sebagai seorang manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'duhum fawqa ba'din darajatin liyattakhiza ba'duhum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Maksudnya
Adakah mereka berkuasa membahagi-bahagikan perkara-perkara kerohanian dan keagamaan yang menjadi sebesar-besar rahmat Tuhanmu? Wahai Muhammad, seolah-olah kami hanya berkuasa dalam perkara kebendaan dan keduniaan sahaja. Kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam hidup dunia ini. Setengahnya kami jadikan kaya raya dan setengah miskin menderita. Dan juga kami telah menjadikan darjat setengah mereka tinggi dari darjat setengah yang lain. Semuanya itu supaya kemudahan menjalankan kehidupannya dari bantuan setengahnya yang lain, dan lagi rahmat Tuhanmu yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat adalah lebih baik dari kebendaan dan keduniaan semata-mata yang mereka kumpulkan. Dari surah Az-Zuhrah ayat 32. Pembentangan diteruskan dengan hasil dapatan kajian berdasarkan objektif yang ketiga. Kejuruteraan tergolong dalam kumpulan sains gunaan yang dikaitkan dengan teori asas mereka bentuk sesuatu hasil keluaran yang memberi khidmat kepada manusia. Manakala juruteraan pelombongan kimia dan mineral merupakan industri yang mencari, mengekstrak dan menyediakan arang batu, logam dan mineral untuk digunakan oleh industri pembuatan. Pengeluaran pelombongan dilakukan secara cekap dan selamat semasa proses pembuatan. Juruteraan pelombongan dan geologi selalunya akan menentukan kekerapan belaka sama ada di dalam atau di luar. Aktiviti pelombongan ini biasanya dilakukan di lambung mineral atau kuari pasir kerikil, di kawasan terpencil atau berhampiran bandar dan juga di kawasan bandar. Menurut wahyu dalam Islam, ilmu kejuruteraan pelombongan dan mineral dan kejuruteraan kimia ini telah lama digunakan kerana manusia diukur melalui perbuatan baik dan mungkarnya. Dalam sebuah sistem kejuruteraan, prinsip Al-Mizan membawa maksud bahawa tiap-tiap sesuatu itu berada dalam kedudukan yang betul di dalam sistem keseimbangan atau tawazun sistem itu keseluruhannya diperlukan untuk mengekalkannya di dalam kedudukan tersebut. Sebagai contoh, dalam kejuruteraan kimia, prinsip Al-Mizan digunakan untuk memahami bahan dan aliran tenaga. Terdapat juga fenomena sains di dalam Al-Quran yang boleh dikaitkan dengan bidang kimia, iaitu proses fotosintesis dan proses pembakaran sempurna. Beribu-ribu tahun yang lalu mahupun sekarang telah membuktikan kandungan Al-Quran telah menepati ilmu sains dan teknologi. Dapat dibuktikan melalui orang zaman dahulu yang menyalakan api dari pokok kayu, manakala zaman sekarang manusia menggunakan petrol untuk menyalakan api. Saya ingin membicarakan tentang dapatan kajian mengikut isu semasa. Kejuruteraan pelombongan dan mineral menyumbang kepada sektor ekonomi negara, iaitu peningkatan KDNK dan pendapatan ekspor negara. Hasil pelombongan yang diekspor seperti petroleum mentah akan menghasilkan pendapatan yang lumayan kepada Malaysia. Perolehan daripada pendapatan ini membolehkan Malaysia melaksanakan pelbagai projek pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur dalam negara. Bidang kejuruteraan kimia pula mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap kehidupan manusia. Ia memainkan peranan utama dalam memenuhi keperluan asas manusia serta memacu tamadun manusia yang kian bergantung kepada industri pemprosesan sebagai sumber kemajuan ekonomi serta tamadun sebuah negara. Keperluan asas manusia seperti makan dan minuman, ubat-ubatan dan bahan konkret adalah produk yang telah ditambah nilai dari sumber bahan mentah melalui proses penghasilan yang berasaskan prinsip-prinsip kejuruteraan kimia. Kejuruteraan Islam terbahagi kepada pelbagai bahagian, antaranya ialah kejuruteraan pelombongan dan mineral serta kejuruteraan kimia. Kejuruteraan pelombongan dan mineral lebih berfokus kepada penemuan logam dan bukan logam seperti emas, perak, petroleum dan lain-lain. Logam digunakan bagi menghasilkan pedang, alat-alat perang dan juga barang-barang kemas. Melalui karya yang telah dihasilkan oleh tokoh Al-Biruni, pelbagai proses penghasilan emas dan pengedaraan emas telah dijelaskan secara lebih terperinci. Menurut wahyu dalam Islam, kebaikan sumber pelombongan dapat memberi manfaat kepada manusia. Tanpa penemuan bahan bakar fosil seperti gas, petroleum dan arang batu, sebahagian besar aktiviti seperti pergerakan, pengangkutan dan juga penjenaan tenaga elektrik yang menyokong operasi perindustrian serta kehidupan manusia tidak akan dapat dijalankan. Kebaikan sumber pelombongan menurut sains ialah dapat menggalakkan pemindahan teknologi dan kepakaran. Pemindahan teknologi yang lebih canggih dapat diimport ke Malaysia apabila negara bekerjasama dengan syarikat asing. Kecanggihan teknologi dapat digunakan bagi usaha pendidikan dan pembangunan R&D seperti yang dijalankan oleh Petronas. Pendidikan ini telah dilakukan untuk mengesan dan mengeluarkan sumber mineral. Usaha ini dilaksanakan bagi memastikan negara menghasilkan pelbagai produk yang lebih berkualiti tinggi. Contohnya dapat dilihat
apabila teknologi seismik dan satelit telah dilaksanakan bagi mengesan lokasi petroleum. Dapat dikaitkan dengan surah Al-Hadid ayat 25 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka boleh mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Memandangkan kegiatan pelombongan telah lama diperkenalkan iaitu sejak zaman penjajah lagi, maka negara Malaysia terutamanya negeri Kedah telah mengumumkan kaedah mengenai penemuan dan eksplorasi sumber unsur nadi bumi atau UNB yang dikabarkan bernilai 62 bilion. Bagaimanapun, kerisauan mengatasi kegembiraan. Banyak maklumat teknikal dan kefahaman asas masih diperlukan bagi membolehkan kerajaan membuat dasar dan strategi penerokaan. Seterusnya, aktiviti pelombongan. Tidak dapat dinafikan, UNB adalah sumber bumi penting yang diperlukan untuk pembangunan pelbagai teknologi tinggi, khususnya teknologi berteraskan elektronik seperti industri aero angkasa, tenaga keterbaruan, laser, komputer, telefon pintar serta pelbagai komponen teknologi digital. Seperti mana yang diketahui, kebanyakan industri mineral di Malaysia hanya memfokuskan aktiviti pengeksrakan dan penjualannya secara mentah sahaja. Ini adalah satu kerugian jangka panjang yang sangat besar kepada hasil kerajaan negeri dan Malaysia. Sekiranya proses nilai tambah dilakukan ke atas mineral mentah ini, nilainya boleh dipertingkatkan sehingga beribu-ribu kali ganda dalam pasaran. Maka perkara ini perlu diperhalusi dalam menjadi perhatian utama kementerian berkaitan di dalam memperhalusi serta menambah nilai industri mineral negara. Sebagai contoh, isu pencemaran biji timah bauksit di Pahang boleh diatasi jika pengusaha tidak mengambil langkah mudah dengan menjual terus kepada pasaran pada harga yang rendah bagi mencapai keuntungan yang cepat. Dapat kita lihat juga kejuruteraan kimia yang semakin hari semakin popular di Malaysia, terutamanya kos-kos yang ditawarkan di industri awam maupun industri swasta. Kejuruteraan terbagi kepada beberapa bahagian, antaranya ialah biokimia, bioperubatan dan bioteknologi. Kejuruteraan biokimia diaplikasikan dalam kegiatan industri, contohnya kejuruteraan bangunan, kejuruteraan alam sekitar dan kejuruteraan bahan. Bukan itu sahaja, juga turut diaplikasikan dalam kesihatan dan keselamatan, contohnya bahan farmaseutik, kejuruteraan keselamatan dan kejuruteraan teknologi kesihatan. Dalam maklumat komunikasi seperti teknologi pandangan dan teknologi muzik. Kejuruteraan biokimia turut juga diaplikasikan dalam ketenteraan seperti membuat bom, senjata api dan kelengkapan ketenteraan. Seterusnya, saya sambung kepada rumusan yang kami dapat daripada kajian yang kami lakukan. Kejuruteraan Islam merupakan satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kepandaian menggunakan teknologi secara berkesan. Ayat Al-Quran menggalakkan manusia untuk berfikir, menyelidik dan mengkaji. Menyelidikkan Islam adalah berasaskan kepada wahyu Allah ke arah satu kepuasan dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan segalanya. Kewujudan alam ini adalah sebagai tanda kewujudan dan kebesaran pencipta. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 190 yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Teknologi dan kejuruteraan Islam lebih mendidik hati dan fikiran tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kecanggihan ciptaan manusia. Sementara teknologi dan kejuruteraan barat sekadar untuk menunjukkan kehebatan daya fikir manusia untuk kepentingan diri sahaja. Dalam hubungan teknologi dan kejuruteraan, para cendekiawan mendapati terdapat dua prinsip asas Islam yang terdapat di dalam bidang kejuruteraan, antaranya konsep kesetaraan iaitu mizan dan konsep keseimbangan tawazun. Dalam Islam, al-mizan membawa maksud kaedah manusia diukur dari perbuatan baik dan mungkarnya, manakala dalam sistem sebuah kejuruteraan, al-mizan membawa maksud tiap-tiap sesuatu itu berada di dalam kedudukan yang betul di dalam sistem keseimbangan. Misalnya, dalam kejuruteraan kimia, prinsip al-mizan digunakan untuk memahami bahan dan aliran tenaga. Kita sebagai umat Islam haruslah memahami bahawa sains dan teknologi tidak pernah bercanggah dengan ajaran Islam. Bahkan, pencapaian dan penerapan sains akan membolehkan umat Islam lebih memahami dan meyakini akan keagungan Allah Subhanahu wa taala.